Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program latihan kita pada hari ini yang diberi nama Back to Basic Traditional Dance Workshop. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nurhalisa. Anda boleh panggil saya Cik Lisa. Saya selaku trainer anda pada hari ini. Baiklah, jadi saya akan brief sedikit apa yang bakal berlaku dalam program latihan kita pada hari ini. Akan ada dua sesi, dua slot dalam latihan kita hari ini. Sesi yang pertama saya akan beri sedikit pencerahan ataupun pengenalan, nak senang cerita, introduction of traditional dance. Okay, jadi basically dalam slot yang pertama ni saya akan guna slide. Okay, saya akan beritahu kepada anda apa kepentingan tarian tradisional, apa dia jenis-jenis tarian tradisional yang ada dekat Malaysia ni. Alright, itu slot yang pertama. Okey, dalam slot yang kedua atau dalam sesi yang kedua, kita akan masuk kelas tarian kita, di mana saya akan tunjuk kepada anda ataupun saya akan buat demo. Saya akan tunjuk demonstrasi kepada anda tentang asas-asas pergerakan tarian tradisional. Okey, jangan risau sebab saya akan tunjukkan kepada anda the basic one. Okay, the really basic step. Okay, nama program ni pun back to basic kan. So really the basic step. So saya yakin anda pun boleh ikut apa pergerakan yang saya tunjuk kepada anda kejap lagi. Okay, dalam slot kedua. Okay, saya tahu anda dah tak sabar. So, are you ready? Guys, sekarang kita berada dalam slot yang pertama, sesi yang pertama, iaitu Introduction of Traditional Dance. Okay, pengenalan terhadap tarian tradisional. Jadi apa yang kita akan go through, apa yang kita akan tayangkan kepada anda lepas ni, basically pasal traditional dance lah, pengenalan. Apa itu traditional dance? Jenis-jenis tarian tradisional. Okay, ada berapa banyak tarian tradisional dekat dalam negara kita ni? Baiklah, sekarang kita akan mulakan dengan slide yang pertama, iaitu definisi seni dan kebudayaan. Sebelum kita nak start menari ke apa ke, kita kenalah tahu apa definisi seni dan kebudayaan ni, yang mesti ramai yang tak tahu kan. So, jom kita start. Jadi, definisi seni dan kebudayaan ni dia merupakan satu bidang seni dan kebudayaan yang merupakan dua entiti yang saling berkait rapat dan bergantung antara satu sama lain. So satu sama lain. Seni dan kebudayaan ni tak boleh berpisah lah kiranya. Okey. Jadi bidang ni dia sangat luas dan juga kompleks. Di mana dia seolah-olah kedua-duanya tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi seni dan kebudayaan ini dia berkait rapat dengan identiti, ideologi dan juga amalan seharian sesebuah kelompok masyarakat. Okey? Jadi dekat seluruh dunia pun, setiap masyarakat mempunyai identiti seni dan kebudayaannya yang tersendiri untuk membentuk keunikan cara hidup mereka. Jadi ini tak terkecuali dekat Malaysia, di negara kita, di mana rakyat kita yang berbilang kaum dan keturunannya sudah pastilah mempunyai pelbagai aspek seni dan kebudayaan. Sifat multicultural. Multicultural tu apa, Cik Lisa? Multicultural ni kepelbagaian budaya. Kepelbagaian budaya dari sudut apa? Dari sudut sejarah etnik dan juga latar belakang asal-usul keturunan yang mana ia mencorak aspek seni budaya. Okey, jadi perkara ni dia menjadi sebahagian daripada cara hidup dan pegangan sejak zaman berzaman lagi dan diteruskan sehingga sekarang.
Baiklah, sekarang kita akan masuk slide yang kedua, iaitu fungsi seni kebudayaan. Okey, yang pertama, fungsi seni dan kebudayaan ni mestilah untuk aktiviti riadah. Seperti yang kita tahu, masyarakat kita ni memang suka beriadah, khususnya bila kita ada waktu lapang. Jadi, bagi masyarakat yang tinggal dekat kampung, biasanya lah, kalau mereka ni ada masa senggang, masa-masa lapang, jadi masa mereka ni akan diisi dengan aktiviti riadah macam tarian, silat, main alat muzik dan juga sebagainya. Jadi mereka ni mempelajari sesuatu tarian ni bukan saja untuk tujuan nak suka-suka, tujuan nak best-best, tapi mereka ni nak mengisi masa lapang. Selain tu mereka dapat menjalin hubungan sesama mereka. Okey, jadi dari sudut kesihatan pula, aktiviti seumpama ni dapat memberi satu bentuk senaman dan juga latihan kepada anggota badan kita agar menjadi sihat dan cergas. Seterusnya, untuk memupuk semangat kerjasama dan juga perpaduan, serta yang paling penting sekali, untuk memupuk bakat dan minat dalam jangka masa panjang supaya memiliki ciri insan yang memiliki seni dan budaya. Beralih kepada slide yang seterusnya. Apa itu tarian tradisional? Jadi tarian tradisional ni dia merupakan sejenis seni gerak yang mengandungi gerakan tubuh badan di mana ia mempunyai unsur-unsur keindahan. Okey, jadi tarian ini dapat dipersembahkan melalui gerakan tangan, kaki, badan, mata dan juga anggota badan yang lain. Jadi selain tu, seni tari ni juga adalah sebuah pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama. Seterusnya kita akan masuk jenis-jenis tarian tradisional. Yang pertama iaitu tarian inang. Okey, jadi tarian inang ni ataupun nama lainnya ialah tarian Mak Inang. Okey, tarian Mak Inang ini dicipta semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana tarian ini amat terkenal pada masa dulu sebagaimana ia terkenal pada zaman sekarang. Zaman sekarang pun masih terkenal lagi tarian inang ni. Jadi tajuk lagu Mak Inang ni dia mengiringi tarian yang ditatahkan ciptaannya oleh Sultan Mahmud Shah yang sangat gemarkan kesenian. Jadi arahan ini telah pun dikeluarkan oleh Sultan kepada ketua Inang atau ketua Dayang untuk diajar kepada para Dayang bagi dipersembahkan kepada Sultan semasa majlis keramaian. Dan lagu serta tarian ini sungguh mempersonakan dan juga mempunyai kualiti persembahan istana. Jadi jom kita tengok kejap macam mana rupanya tarian inang ni. Seterusnya tarian zapin. Jadi bila kita sebut je tarian zapin ni, dah cukup sinonim dah dengan negeri Johor. Kalau kita cakap tarian zapin je mesti negeri Johor. Jadi tarian zapin ni secara tradisinya ditarikan oleh golongan lelaki je pada mula-mulanya. Tapi bila dah berkembang luas, tarian ni dah pun ditarikan secara berpasangan antara penari lelaki dan juga wanita dengan gerak tari yang melambangkan sifat-sifat diri golongan tersebut. Seterusnya ialah tarian joget. Jadi tarian joget sangat digemari oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia kerana ianya mudah dipraktikkan dan juga dipelajari. Okey, orang Melaka dipercayai yang mencipta tarian joget ni sama ada tarian ataupun muziknya dengan memilih dan mengambil gerak tarian Branyo yang ditarikan oleh orang Portugis di Melaka. Malah joget lambak juga menjadi acara bagi memeriahkan majlis-majlis perkahwinan dan keramaian terutamanya di negeri Melaka.
Seterusnya, tarian asli yang merupakan kumpulan tarian yang dicipta berasaskan lagu-lagu asli Melayu. Jadi tarian asli ni wujud dengan rentak dan irama lagu dondang sayang. Tetapi tarian asli ni dia tidak diiringi dengan adegan-adegan berbalas pantun macam dalam dondang sayang tu. Dan kalau nak tahu, tarian asli ni sebenarnya dia lebih kurang dengan pergerakan tarian Inang. Cuma tarian asli ni aja lagi lembut lagi pergerakan dia. Jadi tarian yang terakhir ialah tarian limbai. Jadi tarian limbai ni merupakan satu tarian tradisional suku kaum Bajau di Sabah. Tarian limbai biasanya ditarikan ketika menyambut ketibaan pengantin lelaki yang diarak ke rumah pengantin perempuan. Sebaik saja rombongan pengantin tu sampai, perarakan dihentikan sementara. Lalu tarian limbai ini dipersembahkan di hadapan pengantin. Okay, so tadi kita dah dengar sedikit penerangan, sedikit introduction tentang tarian tradisional kita. Okay, jadi apa yang saya harapkan kepada anda selepas ini? Okay, apa yang saya sangat-sangat harapkan kepada anda, saya harap selepas anda mendengar penerangan saya tadi tentang tarian tradisional, saya harap anda dapat meningkatkan knowledge awak. Okay, knowledge awak semua tentang tarian tradisional, dan juga saya harap anda lebih menghargai seni warisan budaya kita. Okay, so kita dah settle, slot yang pertama dah settle. Okay, sekarang ni kita nak masuk slot yang kedua. Back to basic, kita nak masuk kelas tarian kita. Kita nak tunjuk kepada anda pergerakan asas tarian kita. Jadi sebelum tu kita nak tukar tempat dulu. Okey, kita nak cari tempat yang cantik sikit, tempat yang selesa sikit supaya anda semua boleh ikut saya. Okey, pergerakan-pergerakan yang simple, don't worry, just simple step. So, apa tunggu lagi? Jom! Yang pertama ialah pergerakan setempat, di mana anda perlu gerakkan tangan kiri dan kanan. Okey, gerak tu gerak lembut-lembut sikit tau, sebab tarian Inang ni ditari yang lembut. Pergerakan kedua yang dinamakan empat penjuru. Jadi pergerakan ni kita akan menghadap ke semua arah, kiri, kanan, depan, belakang. Seterusnya langkah ketiga, langkah C. Langkah C ni kita buat dalam pergerakan separuh bulatan lah, kita buat dia bentuk C. Seterusnya ragam bunga. Ragam bunga ni kita kena pusingkan tangan kita dan badan kita kena 45 degree. Tangan letak kat pinggang dan gitu. Kita pusingkan tangan kita. Pusing lembut-lembut, okey, sebab ragam bunga ni lembut je.
Okey, so sekarang kita masuk tarian zapin. Jadi macam mana pergerakan tangan tarian zapin? So kita mula dengan tangan kiri kita mesti berada di pinggang dan juga tangan kanan kita kita kena pusingkan seolah-olah kita tengah kayuh basikal. Okey, sambil-sambil kayuh basikal tu kita keluarkan kaki kiri dan kanan kita secara bergilir-gilir. Okey, tadi pergerakan tangan, sekarang kita tengok macam mana pergerakan kaki yang nak keluar-keluar kaki kiri kanan tu. So macam ni, sambil kita kayuh basikal tu, kita keluarkan kaki kiri dan kanan. Seterusnya, melingkar ni dia agak tricky sikit sebab kita akan kebelakangkan kaki kita, angkat dan kita akan angkat lagi. Kita akan pusing dan keluarkan kaki. Okey, next kopak. Kopak ni kita akan keluarkan kaki kiri ke depan dan bersilang dengan kaki kanan ke belakang dan kita pusing. Salam bertaut di anjung hari, madah dan pantun ajat meneman, malam disambut berenung diri, tetap tersusun buat pedoman, malam disambut berenung diri, tetap tersusun buat pedoman. Okay guys, so kita nak masuk tarian joget dan macam mana pergerakan tangan. Okay, first kita kena genggamkan tangan kita macam tu. Macam tu, tapi jangan bawa motor pula. Kita terbalikkan. Satu di atas, satu di bawah dan kita pusingkan secara bergilir-gilir. Begitu. Jadi kita akan tukar-tukarkan tangan kita menghadap ke atas dan ke bawah bila kita bergerak ke depan dan ke belakang. Baik, tadi pergerakan tangan, sekarang kita akan buat pergerakan kaki. Kita hanya step touch sahaja ke depan dan ke belakang. Ragam kunang mabuk, bawa kaki kiri ke depan, angkat sikit je kaki kanan belakang dan angkat balik kaki kiri di depan. Baiklah, step yang terakhir iaitu asas terancang di mana kita perlu keluar masukkan kaki kita bersilang dengan kaki kiri dan kanan. Alright, kedudukan tangan ketika kita buat step terancang, tangan kena letak dekat pinggang dan bahu. Sambil tu, posture badan kita kena 45 degree, jangan lupa, okey? Okey, seterusnya kedudukan tangan ketika kunang mabuk. Sama saja kedudukan tangan seperti step terancang tadi. Okey, tangan letak di pinggang dan juga sebelah letak di bahu. Darilah mana hendak ke mana, tinggilah rumput, darilah padi. Wajahmu manisku terpesona, terpikat rasanya di dalam hati. Marilah di kedai kopi bersama secawan kopi, boleh tambah secawan lagi, tak cukup setengkok lagi. Ramailah orang mudik ke hulu, sampan bermuat si beras padi. Memang lelaki suka begitu, lain di mulut, lain di hati. Ku tak mau ke kedai kopi kerana takut termakan budi. Dengan sebab secawan kopi terserah badan penggalang ganti.
Lapau delima batu hendak dibawa ke Tanjung Jati. Janganlah adik kata begitu, rela hatiku sehidup semati. Marilah di kedai kopi bersama secawan kopi. Boleh tambah secawan lagi, tak cukup seteko lagi. Ramailah orang darilah kota hendak. Okay guys, so kita dah habis menari, kita dah habis modul-modul yang kita nak belajar. Kita sempat buat 3 tarian je. Sebenarnya banyak lagi tarian tradisional sampai tak terkira, sebab setiap masyarakat, setiap negeri ada tarian-tarian tradisional mereka. Jadi kita sempat buat 3 tarian je pada kelas hari ni. Jadi tak apa, jangan risau, jangan sedih. Kita boleh jumpa di training yang akan datang bila-bila. Kita boleh belajar lagi. So, penat kan? Saya pun penat. Jadi, dia dapat satu benefit kalau kita menari ni, kita dapat keluarkan peluh, kita dapat bakar lemak, bakar kalori, kan? Boleh kurus, kan? So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa. Terima kasih atas kesudian anda join program hari ini. So, saya harap program ni dapat memberi manfaat kepada anda semua, dapat memberi kebaikan kepada anda semua, dan saya harap anda dapat praktikkan apa yang kita belajar pada hari ini di masa yang akan datang. Okay, so bye, jumpa lagi.